Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube MTech Analysis ya dan Workflow System. So, pada kali ini video saya ingin menerangkan penggunaan top down approach ya dalam memilih stok-stok saham yang berpotensi. Iaitu top down approach ni bermaksud kita analyze market daripada major index ya. Kalau dalam bursa saham ni, right, the major index adalah KLSE ataupun FBM KLCI, dan kita tengok kepada sektor-sektor ya, sektor-sektor yang terdapat di dalam bursa exchange. Kita study sektor, and then kemudian baru kita pilih sektor yang sesuai, yang trending sektor, dan kita cari stok yang di dalam sektor tersebut supaya kita trade dalam sektor yang ada pergerakan yang aktif. Alright. Okey, kita akan mulakan dengan slide berikutnya ya. Baiklah, sebelum kita mulakan, saya mohon anda baca dulu disclaimer untuk video ini ya. Seperti biasa, ini bukanlah investment advice, tapi lebih kepada cara penggunaan MTech Analytical Tools ya, cara untuk pakai supaya ia membantu dalam technical analysis anda. Alright. Okey, baiklah, kita bertukar slide kepada trading view ya. So, di dalam trading view ini, seperti yang anda nampak, saya menggunakan multiple layout. Fungsi multiple layout di dalam trading view adalah kita boleh split kan satu layout ya, satu chart ni kepada dua chart. Alright, so kita ada chart nombor 1 dan kita ada chart nombor 2. Okey, so macam mana kita nak buat ni? Kita ada function dekat sini sebelah cloud ni sebelah nama layout ni, di sini ada select layout ya. Kalau anda tekan tu, anda boleh pilih lah bagaimana pelbagai arrangement chart yang ada, yang anda boleh pakai ikut kesesuaian anda. Right, tapi anda kena fikir, jika anda pakai free account trading view, anda hanya boleh satu layout saja ya. Kalau paid account seperti Pro Plus dan Premium, anda boleh dapat more than one lah, lebih daripada satu layout. Untuk premium anda boleh dapat sampai 8 lah. Saya rasa untuk Pro Plus, saya rasa sama ada 6 atau 4. Alright, dan Pro biasa mungkin 3 atau 4. Saya tak pastilah, anda boleh check. Alright, tapi kalau saya pakai premium, so saya boleh buka sampai 8 layout di dalam satu browser ni ya. Okey. Right, itu saja. So saya di sini anda nampak satu chart yang pertama ya adalah chart FTSE Bursa Malaysia KLCI Index. Okey, ataupun kita panggil ataupun nama ticker dia lah nama ticker dia adalah FBM KLCI ya. So anda type saja ni dekat nama ticker ni ya, anda boleh dapat FBM KLCI. So FBM KLCI ini adalah basket of stock ya. Dia track performance basket of stock, 30 stok yang dipilih untuk menunjukkan pergerakan ekonomi Malaysia ya, dari segi major index performance ya. So kalau FBM KLCI index ini pergerakannya menaik ya, maksudnya dia membuat higher low, higher high ya. Itu menunjukkan keadaan ekonomi di dalam Malaysia yang rancak ataupun yang sihat. Okey, tapi yang seperti yang sedia maklum, FBM KLCI ni ya, dia telah turun ya daripada 1006 dan start dekat 1005, antara 1500 hingga 1006 lah. Dia asyik ulang-alik ya. Kalau kita tengok ni dalam daily chart ya, kita di dalam fasa di mana pada satu ketika itu kita berada very low pada pada tahun 2020 November, right, daripada paras 1452 mata, dan dia naik sehingga 1007 ya, 1007. And then kemudian dia jatuh dan dia go sideways lah ya, dia go sideways. Tapi sebelum tu ya, pada masa ketika permulaan COVID, kalau anda masih ingat 20 Mac lebih kurang, 20 Mac 2020,
Di situ pun dia jatuh sehingga pada 1200 ya, tak silap 1200. And then sejak daripada itu dia membuat kenaikan lah. Tapi pada masa sekarang ni dia telah membuat sideway. Alright, ini cycle dia. Dan begitu juga sebelumnya, trend Malaysia ya, trend ekonomi Malaysia agak merundum lah ya berbanding dengan rakan-rakan negara lain, ekonomi dunia lain. Kita kebanyakannya dalam 2-3 tahun yang lepas ni kita di dalam pattern downtrend. Ya, kita cuba buat recovery tapi tak mampu, lebih paras 1700. Ya, kalau anda nampak 1700 ni di sini ya, 1700 ni kita punya borderline kalau dia boleh exit 1700 dan ekonomi kita lebih rancak lah. Tetapi selepas sampai 1700 kita ada 2 attempt untuk try dulu ya, untuk break tapi gagal ya. Okey, itu sedikit sebanyak berkenaan cara baca, biasalah cara baca trend. Okey, dalam, tapi yang bezanya kita buat dalam indeks. Alright, kita buat dalam indeks. Indeks ni dia mewakili pelbagai stok ya, mewakili pelbagai stok. Okey, ini adalah untuk mewakili FBMK LCI. Ada lagi satu jenis indeks di dalam bursa ialah dia mewakili sektor. Bermaksud company di dalam sektor tersebut spesifik ya, seperti sektor teknologi. Macam ni Bursa Malaysia Teknologi Index ya. So Bursa Malaysia Teknologi Index ni kalau nak cari di dalam ticker ni, anda kena type dia sebagai, letak dulu MYX kat depan dia. MYX ni bermaksud Malaysian Exchange lah. And then letak double dot ni semicolon ni, and then typekan teknologi. Alright, typekan teknologi. Okay, anda type lah teknologi penuh ya, macam ni, teknologi indeks penuh, and then dia akan keluar Malaysia, Bursa Malaysia Teknologi Index. Okay, bezanya dengan ini adalah koleksi stok-stok yang tergolong yang diklasifikasikan sebagai teknologi related stocks. Alright, teknologi related stocks. So kalau stok ini, kalau trend indeks teknologi ni menaik, so kita tahu bahawa stok-stok yang terlibat di dalam teknologi, services, elektronik, teknologis, dia punya leader bergerak, dan dia punya laggard pun bergerak ya. Itu menunjukkan secara sektoral index secara sektornya dia aktif lah untuk sektor tu. Okay, so berbezanya dengan FBMK LCI, sektor indeks dia lebih spesifik untuk sektor, manakala FBMK LCI ni adalah lebih kepada pelbagai sektor lah, finance, healthcare, elektronik. Okey, dia untuk menunjukkan keseluruhan bursa, keseluruhan ekonomi Malaysia lah. Okey, yang ni spesifik untuk certain sektor. So dalam Malaysia, kalau anda boleh tengok ya, ada 13 sektor utama. Alright, so kalau anda boleh check ya, kalau anda nak mau check, anda boleh pergi kepada Bursa Malaysia. Bursa Malaysia, anda boleh cari sektor indeks ya. Okey, Bursa Malaysia sektor indeks. Okey, so Bursa Malaysia index series ni anda boleh tengok list di dalam bursa indeks iaitu kita ada construction, consumer products and services, energy, finance services and so on, right? Plantation, technology, communication, transportation and utilities. So semua ni adalah satu indeks. So maksudnya di sini kita boleh tengok performance stok-stok market yang tergolong di dalam kategori-kategori sektor ini ya. Okey, so kembali saya kepada chart ni, kita boleh juga type contohnya untuk yang chart yang sebelah sini, kita type MYX consumer ya, MYX consumer. Right, Bursa Malaysia Consumer Product Index. Ni kena baca nama penuh dia. Jangan ambil company. Ni mesti index. Kat sini mesti tulis index MYX. Alright, so kita klik. So nanti dia akan tunjuk indeks untuk consumer products. Alright. So apa yang saya buat, saya telah reka ataupun develop satu indikator yang di mana dengan satu indikator kita boleh tengok keseluruhan performance index. Okey, pada candle terakhir lah, pada data terakhir. So kita hanya fokus kepada market yang trend pada candle terakhir lah kalau kita nak trade intraday atau short term.
Okay, ini just a quick overview. Saya panggil adalah bursa trend overview. Okay, instead of kita tengok satu-satu index dia punya trend, right, kita nak tengok sekaligus semua sekali. Alright, kita tengok satu-satu index punya chart apabila kita nak buat detail analysis. Tapi sometimes kita nak tengok secara keseluruhannya. So oleh yang demikian, okay, saya ada satu indikator yang dinamakan bursa trend overview. So di manakah anda boleh dapatkan indikator tersebut adalah anda pergi saja ke saya punya trading view trading view. Di bawah trading view di dalam script saya sendiri So anda boleh tengok bursa sector index overview. Alright, di sini anda boleh pakai indikator ni secara percuma lah. Saya buat secara percuma. Okay, anda just perlu add to favorite indicators. Kemudian dah add dalam favorite indicators, pergi kepada indicator window di dalam trading view, anda cari anda punya favorite. Okay, mesti ada nama yang anda telah add tadi dan anda boleh add dalam chart. Alright, so bila anda check dalam chart, rupa dia macam ni lah. Alright, rupa dia macam ni. So anda boleh pakai. Okay, so kita cuba dia add di dalam chart Okay, so saya matikan sekejap FBM KLCI ni saya nyorokkan dia. Okay, and then saya add satu indikator. So indikator tadi ialah AM bursa trend overview, sector index, AM bursa sector index overview. Alright, apa yang dia cuba buat lah, dia akan cuba collect data keseluruhan sektor-sektor ni tadi construction, consumer, energy and so on ni, dan dia cuba paparkan dalam satu dashboard yang penuh dengan information lah. Okay, di sini anda boleh double click, anda boleh set kepada size dia. Okay, untuk sebelum tu dia ada dua paparan dashboard untuk trend overview sektor ni. Pertamanya adalah untuk mobile dashboard. Ini kalau nak tengok dalam handphone Kalau nak tengok dalam dashboard, kalau dalam desktop, anda boleh on juga kepada desktop. Anda matikan saja yang mobile ni dan on bursa sector index dashboard, tulis desktop. Right. Apa bezanya? Bezanya adalah yang ni dia lebih panjang lah, dia lebih besar. So dia sesuai untuk study dalam, orang kata apa, study lebih keadaan besar. Saya tak faham kenapa dia tak mau keluar ni. Sekejap saya reset chart. Alright. Okay, auto. Tak apalah, nanti anda boleh cubalah. Kalau on ni dia akan keluar yang besar. Sekejap sepatutnya dia keluar. Right. Okay, alright. Tak apa, kita fokus kepada yang mobile lah, yang mana di mana dia boleh pakai juga dekat desktop, tapi cuma saiz dia kecil je lah. Alright. So apa yang anda nampak di sini anda boleh nampak time frame yang kita pakai, time frame yang kita pakai. And then lagi satu, dia punya nama nama dia, nama indeks KLCL tersebut ini anda boleh tengok pada candle terakhir bila dia tutup bila dia tutup pada 1532 dengan kejatuhan 0.06%. Alright, kita tahu KLCI dah jatuh ni lah. Okay, so kalau anda tengok KLCI punya indeks KLCI punya indeks, anda boleh tengok candle terakhir berapa dia punya perubahan dia adalah 0.06. Ada nampak tengok kat tepi ni, minus 0.06 untuk candle terakhir. Maksudnya dia bearish lah, dia tutup dengan bearish. Alright, so bila kita tengok semula dashboard tadi, dia akan tulis minus 0.06. Alright, so dia memang synchronize. Right, ini memang saya buat untuk dia synchronize. Sekejap, saya cuba besarkan lagi, large. Alright, so saya nak terangkan bagaimana kita nak baca sektor indeks ni dashboard ni. So sebab dia akan memberikan kita gambaran jelas sektor mana yang terdapatnya pergerakan positif. Dan daripada situ, seperti saya cakap awal tadi, kita boleh pilih sektor mana yang kita nak study dengan lebih detail. Contohnya teknologi hari ini saja membuat pergerakan, indeksnya membuat pergerakan 2.06%. Manakala consumer membuat penurunan minus 0.04. Transport membuat penurunan 0.38. Alright, so ini jelas memberikan kita gambaran bahawa sektor mana yang in play, yang kita boleh fokus untuk memilih stok. Alright, contohnya kita tak naklah pilih sektor healthcare. Mungkin 1-2 stok bergerak, tetapi secara keseluruhannya tak bergerak. So kita tak tahu mana stok yang kita akan pilih akan bergerak kan. So basically kita tak nak ambil probability trading di dalam stok yang mana sektornya
tidak membuat pergerakan dengan banyak. Alright, maksudnya kita masuk dalam sektor yang tak aktif. Cuba kita masuk ke dalam hari ni ya, kalau sektor indeks menurun, energi menurun, ya, kemungkinan bulan lepas ataupun minggu lepas sektor transport naik. Alright, okay, so di sini kita kena tu yang dipanggil top down analysis, di mana kita tengok sektor dulu. Alright, ini malam saya buat video ni, lebih kurang pukul belah malam lah, orang dah tidur saya buat video. Ini adalah ending hari ni, hari ni semalam punya ending. Besok ceritanya mungkin lain, mungkin transport pick up semula. Alright, so apa yang saya nak terangkan di sini adalah kita boleh tengok sektor-sektor berdasarkan dashboard ini saja. Okey, so cara baca dashboard ni, kalau anda nak tengok, ada 3 elemen, 3 elemen dalam dashboard ni. Pertamanya adalah health, dia punya nama sektor, dan di sebelahnya tu ada tulis percentage. Alright, itu bermaksud sektor dan percentage perubahannya. So kalau kedua-dua ni berwarna merah, bermaksud sektor tu bila dia tutup, closing, dia membuat penurunan lah, tiada kenaikan. Alright, dan sekiranya sektor tersebut membuat kenaikan dan positif, of course dia akan bertukar jadi warna hijau. Itu saja, senang. So kita tahu apa perubahan daripada segi perubahan, daily change, daily change, sebab kita dalam daily time frame, right? So dia punya daily change daripada yesterday close, close malam dengan beza close hari ni, dia buat kenaikan ataupun penurunan. Okey, yang kedua iaitu triangle ni, triangle sebelah kiri ni. Right, dia ada dua, triangle sebelah kiri dan triangle RS. Alright. So triangle sebelah kiri ini menunjukkan basically trend sektor tersebut. Okey, contoh Bursa Malaysia Consumer Product. Consumer Product ni adalah dia punya sektor index, ya. So consumer index ni, alright, anda boleh nampak bahawa segitiga yang belah kiri ni menunjukkan ke bawah, bermaksud dia tengah downtrend. Right? So yang segitiga ni menunjukkan downtrend ataupun trend Bursa Malaysia Consumer Product Index. So macam mana saya dapat trend ni? Senang je, saya gunakan dual EMA. So saya akan cuba plotkan dual EMA, dual EMA daily. Alright, kita tengok dual EMA cloud. Tengok dia warna merah atau biru. Kalau merah, dia memang downtrend lah. Right. So kita tunggu dia tunggu dia loaded dulu indikator untuk cari trend ni tadi, ya. Saya menggunakan structure analysis toolkit lah, yang paling senang. So apa saya buat ialah saya matikan semua elemen yang lain lah. Saya nak tunjukkan dual EMA saja. Alright, saya tak nak tengok regression channel, saya tak nak tengok apa lain yang lain. Okey, tak ada, tu saja. Okey. So seperti saya cakap tadi, sektor consumer ni sekarang dia tengah dalam downtrend. Sebab apa? Dia merah. Ya, dia merah ni. So bila dia merah downtrend ni, dekat sini segitiga ni tadi akan menunjukkan merah. Alright, menunjukkan segitiga merah ataupun segitiga yang menunjukkan pointing down, ya. So merah. So kita tahu consumer ni hari ini dalam dia membuat penurunan daripada daily change dia negatif, ya. Dia juga downtrend. Itu nak cuba cakapkan. Sektor consumer ni dia membuat negatif movement, iaitu 0.04. Kalau kita tengok pada candle terakhir, daily candle terakhir, hari ini saja, dia membuat penurunan pada 0.04. Nampak tak sebelah tepi ni? 0.04%. Okey, dia sama kan? Dalam masa yang sama, dia juga dalam keadaan downtrend, iaitu lower low, lower high, ataupun dual EMA cloud dia berada di atas price. Price di bawah dual EMA 9 dan 21, ya. Ni saya gunalah EMA 9 dan 21 untuk buat cloud ni. Alright? Jelas, ya? So, yang ketiga, RS. Right, ini yang saya nak terangkan, RS. Okey. So, RS ini seperti yang saya cakap tadi, dia adalah Relative Strength Index. Relative Strength Comparison. Dia bukan RSI. RSI itu Relative Strength Index. Yang RS ni adalah Relative Strength sahaja. Alright. Lepas ni saya akan terangkan apa itu RS. Baiklah, selamat kembali. Alright, kita sambung. Apakah itu RS? RS Relative Strength. Alright. Okay. Sebelum kita pergi terangkan apakah indikator yang boleh kita tengok Relative Strength, saya nak tunjukkan semula, chart FBM KLCI, iaitu Major Index. Dan di dalam chart yang belah kiri ni, dan di dalam chart yang belah kanan ni adalah sektor consumer. Alright, consumer.
Tapi kita dah tengok tadi ya di dalam dashboard overview tadi bursa sector overview tadi, kita tahu bahawa consumer sedang membuat pattern downtrend. Sebab apa? Sebab cloud dia, dual EMA cloud dia berada di atas price ya, dan cloudnya berwarna merah. Kalau dia uptrend, sepatutnya cloud dia berwarna biru ataupun hijau lah. At the starting of the trend warna hijau, tapi lepas tu dia jadi warna biru. Itu menunjukkan dia sedang dalam dalam uptrend. Tapi contoh macam ni, dia uptrend dan dia rehat, correction, dan dia sambung semula uptrend. Tapi untuk sektor consumer ni ya, dia dah buat low, lower high. Ni dia punya high, lower high, low, lower low dan lower low, right? So bila keadaan ini terjadi, right, market pun dikatakan di dalam downtrend lah. Index sektor ni di dalam downtrend. Okay, so ini dalam consumer, alright. Kalau kita buka teknologi bagaimana? Alright, so di sini kita boleh type semula teknologi tadi, technological sector ya. Adakah pattern downtrend? Right? Itu kita nak tengok. Kalau kita nak study, adakah consumer di dalam market downtrend, tetapi teknologi bagaimana? So kalau tengok teknologi pun masih dalam downtrend. Sebab apa? Cloud dia still merah, tetapi sudah terdapat reversal ya, ataupun recovery. Dia mungkin lepas ni akan jadi uptrend lagi, jadi buat higher high, higher low, dan cloud dia akan berubah jadi warna biru, jadi warna hijau dulu dan kemudian biru, menunjukkan trending up. Alright, ini dalam teknologi. So kalau kita tengok market lain, yang mana yang mungkin sedang dalam positif trend, seperti market sektor transport ya. Transport ni dalam during COVID dia memang tengah naik lah. Sebab apa? Kita tahu transportation sector penting ya ketika COVID, dan mana kita nak beli barang semua. Transportation ni sangat penting untuk movement of goods lah ya. So anda nampak ya, di sini cloudnya berwarna biru. So kalau kita onkan balik semula tadi dashboard tadi, anda nampak untuk sektor indeks transportation, segitiga belah kiri dia menunjukkan segitiga hijau yang pointing up. Yang ni ya, transportation sector, segitiga belah kiri ni berwarna hijau dan berpointing up. Itu menunjukkan trend transportation dan logistik index sedang berada di dalam keadaan uptrend. Low, higher low, right? High, higher high. So uptrend. Tetapi kenapa dia merah di sini? Sebabkan hari ini dia membuat penurunan. Ingat ya, ini kan tunjukkan daily candle yang terakhir. Okay, so ada dua informasi yang kita boleh dapat ni. Kita boleh dapatkan the latest trend ataupun the latest movement melalui percentage ni, dan keduanya kita boleh dapat trend dalam indeks tersebut yang menggunakan dual EMA 921. 921 ni, EMA 9 dan EMA 21 ni adalah moving average exponential yang diambil untuk jangka masa 2 minggu trading dan sebulan trading. So dia punya pattern dia, trading dia lebih kurang daripada 2 minggu ke sebulan punya pattern. Right, itu kita punya cara baca cloud dia ya. Alright, so harap kalau anda tak pasti, anda boleh check video-video saya sebelum ni penggunaan dual EMA, ataupun anda boleh check internet saja. It's a very common knowledge info di dalam technical analysis. Alright, so anda boleh faham sekarang apa itu bila indeksnya trend dia berwarna biru ataupun hijau, dia uptrend. Just dengan melihat segitiga belah kiri ni saja kita dah tahu dalam sebulan sektor tu dia trending up ke ataupun dia trending down. Okay, now saya nak tunjukkan bagaimana untuk mengetahui relative strength. Okay, relative strength ini adalah, kalau bahasa Melayunya ialah kekuatan relatif. Bermaksud kita ambil satu A dan B, kita compare A dengan B daripada segi kekuatan dia. Kekuatan ni macam-macam cara dia. Sama ada power ke, contohnya macam kekuatan daripada segi kekuatan fizikal. Kita tengok Abu dengan Ali, kekuatan fizikal dia secara relatif macam mana. Alright, relatif, dia punya different, right. Tetapi kalau dalam konteks market trending ni, kekuatan diukur dengan berapa banyak movement price point yang boleh dibuat antara stok A atau stok B, ataupun indeks A dan indeks B, ataupun indeks A dengan indeks major. Dalam konteks saya sekarang ni ya, yang saya nak terangkan ni sekarang, kita mencari relative strength ataupun kekuatan relatif di antara FBM KLCI index, iaitu major index dalam Malaysia, dan kita bandingkan dia dengan sektor index. Mana-mana sektor index lah antara yang 13 tadi tu kan.
consumer, teknologi, healthcare, transportation, telecommunication, rates, finance, kita tengok jika kekuatan sektor indeks tersebut lebih kuat daripada FBM KLCI, bermakna sektor tersebut adalah aktif dan ada pergerakan dan dia strong. Walaupun FBM KLCI sendiri sedang dalam keadaan downtrend. Ya. So kalau nak tahu, saya cuba applykan indicator structure analysis toolkit ni terhadap FBM KLCI. Anda boleh nampak nanti market KLCI ni, KLCI index pun dalam keadaan cloud dia warna merah. Right. So ini menunjukkan walaupun major index KLCI index dalam keadaan downtrend, tetapi sektor teknologi boleh berada di dalam, ini bukan teknologi ini transport, berada di dalam uptrend. Nampak tak? Kedua hubung kait ataupun hubungan antara dua indeks, satu major index KLCI, satu sektor indeks, hubungan yang berbeza. Secara keseluruhan ekonomi Malaysia merundum, tapi kalau daripada segi sektor-sektor tertentu, dia membuat keuntungan, dia membuat pergerakan price ataupun pergerakan point yang tinggi, higher low, higher high, ya. Okey, di sinilah di mana wujudnya konsep relative strength. So cuba saya ambil consumer tadi ataupun healthcare lah, saya ambil healthcare sector healthcare index. Right, healthcare index dia align dengan KLCI. Sebab KLCI index pun turun, healthcare index pun turun. Kalau macam ni, kita boleh katakan kekuatan dia, daripada segi kekuatan kita belum calculate lagi tapi daripada segi trendingnya sama. Tetapi daripada segi yang tadi yang lain, daripada consumer teknologi, daripada transport sector, transport sector, dia menaik. Okay, so di sini kita menggunakan konsep relative strength untuk menunjukkan sektor ataupun major index tadi yang mana lebih kuat, yang mana lebih banyak membuat pergerakan positif, iaitu membuat kenaikan mata lebih tinggi. Alright. So, untuk itu kita ada satu indikator yang dinamakan relative strength. Alright, indikator tersebut yang dipanggil relative strength. Okay, so anda boleh dapatkan relative strength indicator ini daripada saya punya trading view lah. Dia pun indicator free yang mana study index ni saya buat free saja untuk anda study top down approach Okay, so nama indikator tu adalah AM Bursa Relative Strength Index. Alright. Okay, sedikit pengenalan. Apakah itu AM Bursa Relative Index? Indikator ni adalah, pertama dia ada 3 curve. Okay, 3 curve ni, right? Curve yang warna kuning ni menunjukkan nilai RS, iaitu nilai relative strength yang kita nak calculate nanti. Ingat relative strength tadi adalah kekuatan relatif antara satu sektor dengan major index. Ataupun kalau kita nak compare sektor dengan sektor pun boleh. Ataupun kita nak compare stock dengan stock pun boleh. Dia tak kisah, janji dia kita nak tengok yang mana lebih gerak lebih banyak. Okay. So, kedua, ada dua line moving average di sini, iaitu warna merah dan warna biru. Biru ni adalah EMA 9, moving average 9. Okay, dan yang merah ni moving average 21. So 9 dengan 21 ni dia membuat cloud dual EMA lah untuk menunjukkan lebih kurang 1 month punya performance. Okay, so elemen ketiga dia adalah, keempat dia adalah line dash line ni. Itu menunjukkan kosong Itu menunjukkan line zero line. Okay, kenapa zero penting? So kalau anda tengok kembali kepada chart ni, anda tengok RS ni sebenarnya dia ada region atas zero line. Ni zero line zero line. Yang atas zero line ni kita panggil positive region lah, yang bawah zero ni panggil negatif lah. Alright, senang saja. Iaitu nilai RS tadi, RS value kecil daripada kosong. Alright, yang ni RS value lebih besar daripada kosong. Alright. So tengah-tengah tu borderline lah, zero line. Okay, so apabila RS nilai ni lebih besar daripada kosong, bermaksud apa-apa sektor yang dibandingkan dengan KLCI index, sektor tersebut adalah lebih kuat. Alright. So saya contohnya sekarang katalah saya buka setting dia ni, saya cari transportation lah, transportation. Okay. Right.
So transportation tadi saya kata, kalau nilai RS-nya lebih besar daripada 1, ya, RS yang warna kuning ni, okay, saya tukar colour lah, confuse nanti kan. Okay, RS curve, RS curve ni berwarna, okay, RS curve ni lebih besar daripada 1, ya. Sorry, lebih besar daripada 0. Saya tersasul je. Ya, lebih besar daripada 0, ya. Ni 0 punya zero line, bermaksud sektor yang kita compare tadi dalam keadaan ni, ya, sektor transportation, kita compare dengan KLCI index. Transportation tu dia punya performance lagi better daripada indexnya sendiri. Bermaksud play, sektor play yang aktif adalah sektor transportation, dan dalam masa yang sama dia lebih kuat daripada indeks. Itu nak tunjukkannya. So kita tahu kalaulah indeks ni kebanyakannya adalah sektor daripada logistik dan transportation, KLCI index ni akan jadi positif. Tapi takkan kita tengok tadi KLCI index adalah negatif, sebab dalam KLCI index ni stok-stok yang di dalam indeks KLCI bukan semuanya logistik, bukan semuanya transportation. Kalau kesemuanya adalah transportation, kita punya KLCI index ni dah go uptrend dah. Sebab apa? Sektor indeks untuk stok yang related dengan transportation dan logistik memang tengah bullish. Tetapi dalam indeks ni, dia bukan semua stok transportation, dia ada healthcare, dia ada bidang-bidang sektor lain. Sebab itulah secara keseluruhannya dia turun. Alright? Okay, itu yang kita boleh jelas sekali nampak konsep RS. So, berbalik kepada RS ni tadi, bila RS yang lebih besar daripada 0, pertama sekalinya sektor transportation transportation punya RS ni kalau dia lebih besar daripada 0, transportation sector lebih perform daripada KLCI index. Alright, dan dalam masa sama kita kena tengok sama ada line kuning ni, curve ni sama ada dia pointing down ke ataupun dia pointing up. Okay, ini adalah observation yang user kena tengok jugalah. Kalau dia pointing down tu bermaksud dia ada tendency untuk turun-turun lagi lah. Tapi bila dah reverse, dah pointing up, dia ada tendency untuk pointing up. So, benda pertama kali kena check, kena tengok nilai RSI tu sama ada besar atau pada 0. Kedua, dia punya arah curve ni, arah curve ni mesti pointing up. Alright, pointing up, supaya kita tahu bahawa dia ada potensi untuk naik lebih tinggi. Kemungkinan dia akan berehat lah. Contohnya dia nak buat sideway kan, lepas tu baru dia naik, pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang pentingnya kita nak tahu bahawa market tu ada potensi untuk membuat kenaikan lebih tinggi lah. Especially kalau nak tengok kan, tengok dia punya dual EMA. Dual EMA ni anda boleh nampak dual EMA cloud ni, kalau dia dah dia cuba untuk diverge ataupun expanding, itu bermaksud RS nya memang tengah kuat. Tapi bila EMA cloud 9 dan EMA cloud 21 ni dah nak bercantum, so kita tahu market dah nak masuk sideway dan kemungkinan dia akan jatuh atau untuk correction lebih dalam lagi, deeper correction. Okay, so senang tak? Itu saja RS. You nak tengok sama ada sektor transportation ni lebih perform daripada indeks. Okay, so ini transportation sahaja kan. Alright, kalau kita nak menggunakan untuk compare stok dengan stok pun boleh, Anda kena matikan saja option yang nombor 1 ni, kosongkan dia. Dan anda contohnya anda nak compare stok 1 dengan stok 2. Contohnya anda nak compare stok dalam transportation. Contohnya adalah freight dengan pelican, kan? So saya ambil stok nombor 1, stok nombor 2. Lepas tu pilih dia punya sektor dia, kita ambil sektor transport lah. Alright, dan stok yang kita masukkan situ, kita masuk pelican. Okay, untuk stok nombor 2 kita pilih juga sektor yang sama, transportation. Tapi stok yang kita ambil tu adalah kita ambil contohnya freight. Okay, so apa yang saya buat dekat sini adalah saya ambil 2 stok, iaitu stok pelican dan stok freight, dan saya comparekan dia dengan transportation index. Mana lebih perform? Contohnya kita dah tahu kan, dalam sektor transport ni most of the sector dia, stok dia naik, tapi stok yang mana satu lebih kuat? Aku ada nak pilih stok freight ke stok pelican. So anda boleh gunakan relative index ni untuk compare antara stok A dengan stok B. Alright,
So dia boleh bagi kita gambaran bahawa yang mana satu leader dan yang mana satu laggard ataupun yang mana yang ketua dah dalam sektor tu lah ya. Okay, kalau kita tengok di sini, saya ambil base index dia transportation dan comparative situ ada Pelican. Dan kita tengok transportation freight warna kuning. So kita tahu bahawa daripada segi kekuatan relatif stok dengan stok, Pelican ni lebih perform daripada freight. Right. Cuba kita tengok Pelican punya stok. Pelican punya stok. Macam mana dia punya pergerakan dia? Uptrend tak? Nampak? Very strong uptrend. Malah dia telah after reversal dia nak trend. Dia buat higher high, higher low. Okay. Ini untuk Pelican. Bagaimana dengan freight? Right. Freight, nampak? Freight ni berada dalam kategori transportation juga, tapi dia tak perform. Alright, dia tak perform. So kalau anda kata macam saya cakap tadi, okay, pilih transportation sector sebab transportation sector index sedang meroket. Tapi kena ingat, dalam sektor transportation ada banyak company, ada banyak stok. Tak semua stok bergerak pada keadaan uptrend. Ada stok yang memang tak bergerak pun, dia bergerak lambat ke ataupun dia memang non-performance stok. So dengan menggunakan teknologi RS comparison ni untuk stok, anda boleh membuat pilihan. Pertama, anda dah ada sektor untuk pilih, iaitu sektor transport untuk trade. Kemudian anda boleh go deeper, nak tengok stok yang mana satu yang lebih better, stok Pelican ke, freight ke, GDEC ke, AirAsia ke. Alright, so anda boleh compare. So anda always akan pergi ke arah market yang lebih ada potensi untuk bergerak. Alright, ini adalah top down approach. Kita belum pergi lagi dekat individual stock. Kita baru tengok stock dia punya overview dekat dia punya sector index sahaja. Alright. Okey, ini adalah untuk tengok stok dengan stok. Saya kembali semula kepada setting untuk tengok antara sektor dengan sektor lah. Alright. Alright. So ni tadi kita kembali kepada sektor, kita buka 2 EMA dia. Alright. Dan kita tengok apakah yang kita nak belajar lagi. Next adalah kalau anda adalah user TradingView paid account di mana anda ada multiple layout, macam mana yang boleh buat. So saya ada multiple layout, so saya akan buat macam ni. So saya punya layout akan jadi orang kata very informative layout lah. Sebab apa? Saya boleh tengok keseluruhan indeks punya last candle punya performance, dia punya trend, dia punya perubahan peratusan dia punya RS, right? Dan dalam masa yang sama saya boleh line up all sektor dekat sini untuk tengok dia punya trending dia. Kemungkinan kita nampak market RS kat sini contohnya lebih besar kan, dia menunjukkan pointing up, tetapi trending dia mungkin ke bawah. So dia boleh trigger saya punya observation bahawa okay, market ni dah nak cross above zero. Saya dah boleh tahu dah market ni ada gaining. Sektor tertentu ni dia ada gaining. Contohnya contoh macam market apa yang sekarang tengah kosong bawah zero tapi nak orang kata nak pick up lah. Contohnya plantation, right? Dia dah berada di bawah zero, RS dia negatif, bermaksud dia lemah berbanding sektor indeks KLCI. Tapi kalau kita tengok pattern dia membuat higher value, right? Dia nak menuju ke arah zero. So kita tahu slowing down gradually, market plantation, sektor plantation nak pick up. Alright? Itu satu. Kedua, ataupun market yang telah pick up terlalu laju dan dah nak reverse. Contohnya finance. Finance ni kita tengok ya, nampak dia memang tengah naik above zero, tetapi pada penghujung ni dia dah macam nak membuat lower low, right? Okay, lower high, lower low, dan macam nak pergi ke arah zero. So kita tahu bahawa performance dia mungkin akan jadi negatif lah. Macam juga macam REITs. REIT ni dah macam dah naik, lepas tu sekarang ni dah pointing down. Dan apabila curve RS ni berada di pada bawah dual EMA cloud ni tadi, bermaksud dia dah masuk proses reversal. So kita kena berhati-hati. Contohnya macam transportation ni, dia dah sangat kuat dah untuk beberapa minggu lepas. So sekarang ni dia dah masuk fasa trend sideway. Right, tapi ini tidak bermakna tiada stok dalam transportation tak bergerak langsung. Tak. Dia bergerak. Tapi dia mungkin secara global, secara kolektif sektornya dia dah start slowing down. Okay, tapi dia cukup untuk bagi tahu kita, okay, fine, market mungkin transportation sector sedang buat correction dan kita boleh tunggu untuk buat re-entry ataupun nak cari opportunity. Alright. Okay, so saya lebih kepada prefer kalau anda ada budget untuk buka TradingView account
pro kan. So kita boleh dapat indeks yang lebih banyak lah, kita boleh tengok sekaligus macam ni. Alright. Tapi kalau anda pakai free account pun, kalau anda nak pakai yang ni saja ya, index overview ni saja pun boleh, tak ada masalah. Ini pun dah cukup bagus. Sebab apa? Anda boleh tengok, pertama kali anda boleh tengok segitiga belah kiri dia punya trending dia. Lepas tu nak tengok dia punya nama dia, peratusan perubahan, dan seterusnya nak tengok RS dia kuat ke tidak. Okey, faham ya? So contohnya macam dalam transport sector ni, kita tahu trending dia trending up kan, sebab cloud dia warna hijau tadi. Dalam masa yang sama RS nya pun besar pada zero, cuma hari ni je lah dia turun. Okey, so kena faham perubahan data tu. Alright, itu saja yang saya nak share malam ni berkenaan dengan bursa sektor. Saya tak pergi pada individual stock analysis sebab ini dalam tajuk indeks ya. Tapi bila once anda dah dapat sektor, contohnya tadi kan anda dah dapat sektor Pelican dengan sektor Freight. So anda tengok Freight tak ada performance, tapi Pelican ada performance. Right, so kita boleh fokus kepada Pelican. Alright, dan bila Pelican dah dapat steady stock untuk Pelican, anda boleh buka menggunakan chart untuk check Pelican punya technical analysis. Boleh pakai smart trade punya apa ni, indicator TVD punya meter, right, untuk cari entry point. Contohlah saya buka Pelican ya. Ada tak apa yang smart trade kata, ada entry ke tidak? Ya, ada entry kan. Nampak kan, bila entry sudah hijau bermaksud Pelican ni dia cuba untuk break daripada previous high. Pelican dah buat previous high, now ada percubaan untuk buat another higher value lah. So mungkin di sini kita ada boleh masuk entry lah. Contohnya ialah contoh. Okay, ni historical data lah ya. Alright, so itu sajalah. So saya harap anda dapat gambaran jelas bagaimana kita membuat top down approach analysis. Start daripada major index KLCI, kemudian kita compare sektor dengan sektor, and then kita compare stock dengan stock, dan akhir sekali kita dah dapat the best stock. Kita study menggunakan AM Tech tools seperti AM consolidation indicator, nak tengok ada entry point, kita nak tengok multiple time frame punya structure, kita nak tengok advanced volume analysis, right? Semua dah sedia untuk proses analisis secara automatik. Step yang kita ajar malam ni, yang saya share malam ni adalah untuk stock analysis bermula daripada indeks. Okay, kita tak terus pick up mana-mana stock saja. Contohnya kita pilih pick up stock health, tapi sektor healthcare tengah teruk, right? So kita tak mau silap pilih kat situ. Kita kena buat the first thing right, first time doing things right. So kita start dengan the right sector untuk kita trade. Okay, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dalam video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.